Salam sejahtera, anda menonton agenda Awani. Malam ini kita ingin memberi tumpuan kepada kelestarian alam sekitar dan sudah tentu kita melihat kepada punca berlakunya pencemaran alam sekitar. Untuk malam ini saya ingin lencongkan perhatian anda melihat kepada dan kita merujuk kepada kes-kes berkaitan dengan sistem pembentungan kerana difahamkan sisa kumbahan daripada rumah yang melalui sistem tangki septik individu sudah tentu melihat kepada menjurus kepada secara khususnya pencemaran sumber air dan realitinya dikabarkan terdapat kira-kira 1.35 juta tangki septik individu di seluruh negara yang berusia yang sebahagian besarnya berusia lebih pada 40 tahun dan difahamkan tidak diberikan perhatian oleh pemilik rumah tersebut secara khususnya. Dan kalau diikutkan angka peratusannya hanya kira-kira lebih kurang pada 10% sahaja daripada jumlah keseluruhan tangki septik individu di negara ini menjalani pengosongan secara berjadual, manakala angka yang lebih besar iaitu 90% difahamkan tidak melakukan pengosongan tangki septik seperti mana ataupun seperti yang perlu tempoh yang ditetapkan. Jadi pada malam ini kita ingin memberi fokus dan juga tumpuan secara khususnya apa akan berlaku jika tindakan tidak ambil tahu ini terus dilakukan, dan juga kita melihat kepada tangki septik individu yang tidak dikosongkan, apa kesannya khususnya kepada komuniti, kepada individu dan juga kepada alam sekitar. Dan di hujung nanti kita akan melihat kepada ke arah pelaksanaan warta peraturan-peraturan industri perkhidmatan air, iaitu perkhidmatan Enyah Endap Cemar 2021. Jadi untuk malam ini kita akan bersama dengan tetamu daripada IWK, iaitu Encik Fauzi Muhammad. Encik Fauzi Muhammad adalah Ketua Unit Perniagaan Enyah Endap Cemar Indah Water Konsortium IWK Sungai Berhad, dan seorang lagi adalah Engineer Muhammad Jalaluddin Sulaiman, Pengarah Kanan Bahagian Operasi Wilayah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. Jadi kalau boleh saya nak mulakan dengan Engineer dahulu. Mungkin tak ramai yang tahu berkaitan dengan perbezaan sistem ataupun jenis pembentungan yang ada di rumah mereka, sama ada pipe pembentungan yang terus bersambung ke loji-loji rawatan dan juga mungkin satu lagi iaitu sistem tangki septik. Mungkin boleh Engineer Muhammad Jalaluddin boleh jelaskan mengenai tangki septik ini dan perbezaan dengan satu lagi. Untuk makluman, sistem tangki septik individu ni ataupun kalau nak translate bahasa Melayu, tangki mendapan kot saya. Mungkin adalah sejenis rawatan yang separa terawat sahaja, iaitu dia sejenis sistem yang direka bentuk untuk menampung aliran dari premis tersebutlah, ataupun kalau kita contohkan dari premis domestik ataupun perumahan ni, dia semua air basuhan, semua air dari kitchen, air dari sistem basuhan, dari kitchen, sistem mandi, dan yang utamanya sistem tandas itu sendiri akan mengalir dan masuk kepada sistem tangki septik tersebut. Tangki septik ini sebenarnya adalah satu kompartmen yang direka bentuk beberapa jenis lah. Kalau kita di Malaysia ni, kita ada yang di kampung-kampung, di rural area, kawasan tu mereka bentuk tangki septik ni sebagai kita panggil tangki yang biasa, dia korek lubang sahajalah. Korek lubang dan letakkan kita panggil concrete ring. Mungkinlah satu ataupun telaga yang cetek, dan semua masuk ke situ. Dan jadi cuma proses di sini saya nak tekankan, proses rawatan tu adalah amat ringkas sebab biasanya aliran yang masuk ke tangki tersebut akan mendap yang solid ataupun yang solid lah kita panggil, dan satu lagi liquid lah. Yang solid tu akan mendap ke bawah partikel-partikel yang berat tersebut, dan apabila sampai masa dia akan penuh, dan jika tiada dibuat
kerja-kerja pengosongan ataupun nyah nak cemar yang bahasa Melayunya disebut, dia akan penuh dan semua aliran yang masuk itu akan keluar balik ke longkang berhampiran dan seterusnya ke sumber air, sama ada ke tasik dan kemudiannya terus ke sungai lah. Jadi itu yang menyebabkan bahaya dan boleh menyebabkan juga salah satu punca penyakit berjangkit boleh disebabkan oleh aliran dari tangki septik ini jugalah, seperti yang diketahui dari sejarah-sejarah yang lampau. Penyakit seperti kolera taun dan hepatitis A dan lain-lain penyakit yang melibatkan kuman dari kumbahan akan boleh merebak melalui effluent ataupun aliran dari tangki septik tersebut. Itu secara ringkas. Cik Fauzi, daripada apa yang penjelasan dan juga perbandingan yang dilakukan oleh Cik Jalaluddin tadi berkaitan dengan sistem pembentungan sedia ada khususnya bagi individu di rumah, mungkin pada waktu ini ada yang bertanya tentang apa keperluan untuk individu untuk enam sistem ataupun sistem tangki septik mereka walaupun masih belum lagi penuh. Mungkin ada sedikit penjelasan daripada IWK berhubung dan juga berkaitan dengan perkara ini. Jadi tangki septik ni yang sebenarnya merupakan satu sistem yang individu setiap rumah ni dia untuk bertindak merawat air kumbahan daripada dapur, tandas, bilik mandi. Seperti selain daripada air ni seperti air hujan semua akan masuk ke longkang, apa-apa proses yang digunakan dalam rumah akan masuk ke tangki ni. Okey, yang apa yang memasuki tangki septik tersebut seperti partikel dari dapur, salij, daripada bilik air semua sekali akan diproses dalam tangki itu, mana yang partikel yang halus, yang berat semua akan mendap dalam tangki itu menjadi satu mendapan lah. Ya. Jadi setiap 2 tahun sekali, mengikut perkiraan lah, seperti satu rumah ni sebenarnya dia dikira berdasarkan 5 orang untuk guna satu rumah. Jadi pengiraan berdasarkan kapasiti yang dibuang sepanjang 2 tahun tu adalah mencukupi sampai masa untuk dibuat pengosongan tangki septik. Okay. Walaupun dia kata tak penuh, sebenarnya pengguna ni tak faham. Ada yang tak faham, ada yang faham. Penuh bermaksud kadang-kadang pemahaman penuh ni apabila tangki sudah penuh melimpah. Okay. Tapi sebenarnya penuh di tangki mendapan ataupun partikel sudah mula sampai ke tangki tu, walaupun kadang-kadang kita tengok air yang digunakan daripada dapur, daripada bilik air, bilik mandi semua sekali masih lagi mengalir masuk ke dalam tangki septik tersebut, tetapi dia hanya lalu sahaja, ya? Lalu sahaja dan juga membawa sekali bersama-sama dengan partikel-partikel yang mendapan yang telah penuh tersebut. Jadi yang mana yang air mengalir tersebut tidak dirawat dengan tidak berlaku proses rawatan, sebab sepatutnya dia sekurang-kurangnya berada dalam 24 jam dalam tangki tersebut sebelum mengalir keluar. Tapi apabila tangki dah penuh dengan mendapan, maka air kumbahan tadi akan terus saja keluar melalui paip perpasan sama ada ke longkang, parit, ke sungai, ke tasik ataupun ke laut. Jadi ini yang menyebabkan berlakunya pencemaran tanpa disedari oleh setiap pengguna, 1.3 juta pengguna tangki septik di seluruh Malaysia. Okay. Termasuk juga pengguna-pengguna tangki septik yang tadi Encik Jalal terangkan, yang non-standard, yang tidak standard. Yang pakai concrete ring tadi, dipanggil palong lah kan. Yang tu pula berjumlah 1.4 juta. Jadi pengosongan tangki septik tersebut adalah sangat kurang. Kalau ikut dari segi statistik yang kami ada, 1.35 juta tangki septik yang standard dan 1.4 juta tangki septik non-standard ni, kadar pengosongan tangki septik setiap tahun adalah lebih atau kurang daripada 10%. Jadi cuba bayangkanlah ya, pencemaran yang berlaku di mana permintaan permintaan oksigen biokimia BOD ya sebanyak 130,000 kilogram sehari, ya, manakala pekerja terampai pula dilepaskan 160,000 kilogram sehari. Jadi boleh bayangkan macam mana ya alam sekitar kita ni menerima bahan pencemaran
yang masuk ke sungai dan juga perairan. Okey, selain daripada tangki septik ni yang individu setiap rumah ni, ada juga pencemaran yang berlaku yang ditambahkan lagi oleh penempatan haram, rumah-rumah haram yang dibina yang tidak mengikut standard. Selain daripada yang kita alami sekarang ni, daripada kilang-kilang, daripada sebenarnya komersial, kedai-kedai yang melepaskan tanpa berlaku perawatan yang sebaiknya. Jadi ini telah boleh menjejaskanlah bekalan air yang mana kita saban hari sebelum ni amat kerap berlakunya pencemaran air disebabkan oleh punca-punca pencemaran sebab ada kilang dan juga daripada rumah-rumah ataupun daripada pelbagai workshop dan macam-macam menyebabkan kita ni terganggu bekalan air. Jadi cuba bayangkanlah sebahagian yang berlaku ni yang disumbangkan oleh tuan-tuan atau pengguna yang mana tidak mengonsumkan tangki septik setiap dengan berkala. Mengikut statistik yang saya ada, daripada tahun 1994 sehingga tahun 2020, daripada 1.35 juta tu yang pernah membuat pengosongan tangki septik ni sekali, lebih kurang dalam 800,000 saja. Jadi yang baki dalam lagi 500,000 ni sebenarnya kita tak tahu macam mana. Kan ada yang berbelas-belas tahun tidak pernah mengosongkan tangki septik. Jadi perlulah ada kesedaran ke sini untuk kita sama-sama untuk mengelakkan atau mengurangkan berlakunya pencemaran air berpunca daripada tangki septik ataupun daripada kumbahan. Encik Jalaluddin, sebelum kita nak pergi berehat dan sebelum kita nak menyentuh berkaitan dengan pewartaan peraturan-peraturan industri perkhidmatan air perkhidmatannya ENAP Cemar 2021, mungkin pada waktu ini sudah tentu soalan yang seterusnya melihat kepada penyelenggaraan tangki septik ini atas dan juga di bawah tanggungjawab siapa. Mungkin ada yang bertanya, adakah saya yang perlu bertanggungjawab untuk mengosongkan tangki septik ini ataupun komuniti ataupun persatuan di taman rumah saya yang perlu lakukan? Mungkin daripada situ mungkin boleh kongsikan tanggungjawab siapa untuk mengosongkan dan juga menyelenggara tangki septik individu ini. Okey. Terima kasih dengan soalan tu Cik Fauzi. Sebenarnya saya nak tambah sikit lah tadi dari Cik Fauzi. Memang kepentingan untuk menyelenggara tangki septik itu untuk tujuan menjaga alam sekitar kita lah, anak cucu kita kan. Dan tangki septik ni hanya satu daripada punca pencemaran lah. Dan pencemaran lain tu masih banyak seperti mana yang dimaklumkan tadi dari industri dan pelbagai. Dan kita kena jagalah sumber air kita, sama-sama kita menjaga dia. Cuma yang soalan tadi tu berkaitan dengan sejauh mana pengosongan tangki septik tu, kalau mengikut undang-undang kita Akta 655 ataupun Akta Industri Perkhidmatan Air, tangki septik ni dikategorikan sebagai sistem persendirian. Di dalam akta tersebut adalah sistem persendirian. Bila sistem persendirian mengikut Akta Industri Perkhidmatan Air adalah menjadi tanggungjawab pemilik ataupun owner premis tersebut untuk membuat penyelenggaraan. Cuma isu dia bila melibatkan 2 juta lebih termasuk yang diluluskan dan termasuk juga yang primitif sistem ini, sistem palung. Jadi memang wujud kesalahan sekiranya tidak diselenggarakan seperti yang ditetapkan lah. Baik, kembali dalam agenda awal ini, saya masih lagi bertemankan Cik Fauzi Muhammad. Cik Fauzi adalah Ketua Unit Perniagaan ENAP Cemar Indah Water Consortium IWK Sdn Bhd, dan seorang lagi adalah Engineer Muhammad Jalaluddin Sulaiman, Pengarah Kanan Bahagian Operasi Wilayah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. Dan kalau boleh untuk segmen kedua ini, saya nak merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan pada baru-baru ini melihat kepada semua pemilik premis Perbadanan Pengurusan ataupun penghuni premis bersambung dengan tangki septik atau
mempunyai tangki septik perlu melakukan nyah enap cemar, dan ini kenyataan dikeluarkan sendiri oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun disebut sebagai KASA, yang mana mengatakan berikutan itu pihaknya akan mengeluarkan notis pemberitahuan untuk melaksanakan kerja nyah enap cemar secara berperingkat kepada pemilik premis mulai 1 Jun yang lalu, dan ini sudah tentu melihat kepada perintah berdasarkan pewartaan dalam peraturan-peraturan industri perkhidmatan air, perkhidmatan nyah enap cemar 2021 yang berkuat kuasa pada 30 Mac yang lalu. Untuk waktu ini mungkin Encik Jalaluddin mungkin beri sedikit penjelasan berkaitan dengan khususnya pewartaan peraturan-peraturan industri perkhidmatan air, perkhidmatan nyah enap cemar 2021. Okey, Cik Fauzi, terima kasih. Sebenarnya pewartaan peraturan nyah enap cemar 2021 ini telah dirangka ataupun didraft oleh pihak SPAN lah untuk diluluskan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air, iaitu di bawah kuasa YB Menteri. Ini peraturan ni adalah berdasarkan punca kuasa utama di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air itu sendiri. Jadi peraturan ini sebenarnya telah dikuatkuasakan serta-merta pada 31 Mac 2021 dan untuk dilaksanakan. Ini bertujuan adalah untuk memastikan setiap pemilik tangki septik individu membuat pengosongan ataupun nyah enap cemar ke atas tangki septik individu dan juga tangki septik berkelompok lah tadi CST secara berkala setiap 2 tahun sekali. Dan bagi tujuan tersebut pihak Indah Water sebagai syarikat pembentungan nasional ataupun yang membuat penyelenggaraan telah diberi kuasa untuk mengeluarkan notis. Jadi mengikut peraturan tersebut, notis perlu dikeluarkan kepada setiap pemilik tangki septik tersebut, sama ada yang primitif, palung ataupun yang standard reka bentuk tersebut, dan dijadualkan tempoh ataupun masa yang sesuai untuk membuat pengosongan tersebut. Kita telah mohon pihak Indah Water untuk mengaturkan jadual yang baik untuk pengosongan tangki septik tersebut, dan jika pemilik ataupun owner tersebut memerlukan tarikh yang berlainan, kita minta uruskan jugalah. Dan mengikut peraturan tersebut, kita memberi kebenaran sebanyak 2 kali notis dikeluarkan. Dan apabila notis kedua tiada maklum balas lah dari pemilik, jadi tindakan penguatkuasaan boleh diambil kepada pemilik-pemilik yang engkar tersebut. Ramai yang tertanya, berapa caj yang dikenakan secara khususnya untuk melakukan nyah enap cemar tangki septik ini, dan mungkin di hujung nanti mungkin boleh dikongsikan di mana yang boleh untuk orang ramai nak tahu maklumat-maklumat lanjut berkaitan dengan penjadualan nyah enap cemar ini. Cik Fauzi. Saya sambung sikit Encik Jalal terangkan berkenaan dengan penguatkuasaan undang-undang baru yang mana telah dikuatkuasakan bermula 30 hari bulan Mac itu hari. Okay. Pada masa ini pihak Indah Water sedang dalam proses membuat persediaan untuk menghantar notis kepada 1.3 juta customer pengguna tangki septik. Cuma kita bahagikan kepada dalam masa 2 tahun sebab pusingan pengusian tangki septik ini berlaku dalam masa 2 tahun. Untuk pengguna, ada 4 kategori pengguna sebenarnya. Satu adalah kerajaan, yang kedua adalah komersial, yang ketiga industri, yang keempat adalah domestik. Domestik yang paling banyak berjumlah 1.06 juta. Jadi kita akan sebenarnya sudah bermula pun penjadualan ni dengan penguatkuasaan undang-undang yang baru ni. Indah Water sukacitalah dan umumkan bahawa kita telah mula hantar notis pada 25 hari bulan Jun. Beberapa hari lepas lah.
kan, dan sudah ada customer atau pengguna yang telah mula menelefon IndaWater memohon mendapatkan penerangan lanjut lah. Jadi setiap pengguna ni kita akan jadualkan ataupun hantar notis ni secara berperingkat, ya, setiap bulan 7 sehinggalah seterusnya. Jadi mungkin kita hantar dulu untuk bulan 7 ni notis sebanyak dalam 70,000, ya, sehinggalah habis lebih kurang pada 800,000 pengguna. Bakinya kita akan hantar notis tahun depan. Jadi mungkin ini menjadi satu kejutan kepada pengguna, ya, sebab selama ini tidak pernah berlaku ataupun telah berhenti kita buat penjadualan tangki septik ini pada tahun 2008. Okay. Ini setelah lebih pada 10 tahun disambung semula dan kita hantar notis pada setiap pengguna untuk memaklumkan bahawa tarikh-tarikh tertentu yang kita telah tetapkan untuk kita datang membuatkan pengosongan tangki septik. Okay. Jadi kalau pengguna ni tidak memohon ataupun ingin mendapatkan pelaksana lanjut, bolehlah hubungi nombor-nombor yang tertera dalam notis tersebut. Jangan panik, ya. Kita mesti bagi pilihan pada customer lah, sama ada dia boleh terima pada jadual yang kita tetapkan ataupun minta pada tarikh-tarikh lain yang dia fikirkan boleh dia gunakan untuk sedut tangki najis. Okey, charge yang di IndaWater sebenarnya sangat murah lah, ya. Kalau untuk kategori rumah low cost, rumah kos rendah, sebenarnya RM2 saja sebulan. Kalau ikut satu kali pengosongan tu RM48 saja. Manakala untuk kampung baru yang tangki standard adalah RM72. Manakala untuk rumah-rumah biasa, ya, baru hanyalah RM144. Ini sebenarnya untuk tempoh 2 tahun. Kalau kita bahagikan ikut setiap hari berapa sen je lah customer ni yang perlu bayar, kan. Dan manakala untuk premis kerajaan pula, tarif charge dia berasaskan kepada tarif yang telah diuruskan oleh kerajaan lah, berdasarkan charge asas dan juga campur dengan penggunaan air. Itu juga dengan untuk industri, dicas berdasarkan RM2 per head lah, per kepala. Manakala yang paling menarik, ya, Muhammad Fauzi, paling menarik kita offer kepada komersial. Komersial ni dia ada struktur sendiri dia punya tarif dia, yang mana berdasarkan nilai tahunan premis mereka dan juga dicampurkan dengan penggunaan air. Tetapi atas dasar mungkin pandemik COVID ni impact pada seluruh perniagaan ni, kita telah membuat tawaran harga yang sangat-sangat rendah lah, ya. Kita panggil discounted rate. Contohnya yang mana yang charge beribu-ribu tu mungkin kita offer hanya daripada serendah RM384 sehinggalah maksimum RM784, ya, untuk ikut saiz tangki lah. Jadi yang mana berbanding sebelum ni, charge yang dikenakan adalah lagi tinggi lah. Tetapi bagi customer ni yang kita bagi keutamaan prioriti kepada yang bayar cash sahaja masa buat pengosongan tangki septik. Manakala pilihan untuk membuat pembayaran secara melalui bil bulanan, maka dia tertakluk pada tarikh yang sedia ada lah. Tidak boleh menikmati diskaun yang kita tawarkan. Jadi untuk mana-mana pengguna yang ingin mendapatkan perkhidmatan daripada IndaWater ni boleh melayari laman sesawang IndaWater, dan juga kita banyak buat pengiklanan lah melalui sosial media dan Facebook, Twitter, dan dalam TV dan radio semua ada. Dan kita ambil peluang lah untuk mewawarkan bahawa adanya peraturan-peraturan baru Anak Cemar ni yang telah dikuatkuasakan, dan kita bagi peluang lah kepada customer ni untuk berunding dengan kita dari segi tarikh penjadualan dan juga masa-masa yang mereka ada yang boleh kami datang di rumah lah. Okey, baik, kepada anda yang mungkin sebelum ini terlepas pandang untuk mengosongkan tangki septik individu di rumah, seperti yang dikatakan Cik Muhammad Fauzi, jangan panik, jangan bimbang sebab masih ada lagi peluang dan juga pilihan untuk melakukan penjadualan khususnya berkaitan dengan warta yang baru dikeluarkan yang merujuk kepada keperluan untuk individu yang mempunyai tangki septik di rumah untuk mengosongkan tangki septik. Baik, terima kasih kepada Encik Fauzi, Cik Fauzi Muhammad. Cik Fauzi adalah Ketua Unit Perniagaan
Enap Cemar, Indah Water Consortium IWK sudah berhad, dan seorang lagi adalah Engineer Muhammad Jalaluddin Sulaiman. Beliau adalah pengarah kanan bahagian operasi wilayah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda awal ini, saya Fauzin, kita jumpa lagi.